أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يسر كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك سهل يسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okey, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini dapat kita bersama dalam kelas kita, kelas Tajwid Al-Quranul Karim, mempelajari dan juga menerangkan, buat perkongsian dan juga berbincang semula dan berulang-ulang kaji dan juga berulang-ulang kali kita menyebutkan hukum-hukum tajwid dengan harapan dapatlah kita memahami dan mengingati semula, dapat penjelasan lebih dan juga dapat kita ingat semula sebenarnya hukum-hukum yang berkali-kalinya kita dah belajar. Dan kalau dengan saya pun melalui Zoom ni pun berkali-kali dah kita ulang yang sama, hukum hampir yang sama. Sebab tajwid itu jugalah hukumnya, tak ada barunya. Dia tak ada bila 2-3 tahun nanti dia akan tambah hukum-hukum baru. Dia tak ada tambahan. Cuma mungkin ada bezanya dari segi istilah mustalahat, panggilan-panggilan sahaja. Cara nak menyebutkan nama hukum itu mungkin agak sebutan itu berbeza, tetapi hukumnya tetap hukum-hukum yang sama. Tetapi tuan-tuan puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah walau kita kata perkara itu perkara yang sama, hukum tu hukum yang sama dan kita masih ulang-ulang yang sama, tapi sebenarnya seronoknya dan sebenarnya kelebihan tajwid ni, ilmu tajwid ni, hukum tajwid ni, dia ibarat kelebihan dan kebaikannya dia tak habis. Dia tak sudah. Sebab apa? Kalau saya nak cerita tentang diri saya sebagai yang bertugas untuk menjelaskan, yang akan membicara lebih banding yang lain, yang mencuba menghuraikan dan menyampaikan penjelasan tentang nama-nama hukum, dah tentunya saya nak kena lebih bersedia dan nak kena lebih faham dan lebih membaca lah, buat kajian dulu, study dulu, boleh dikatakan setiap hari Rabu sebelum kelas. Saya akan buat, sekurang-kurangnya saya akan mencari apa penambahan pada kelas ini. Okey, jadi dah tentunya saya yang mungkin akan membaca lebih banding dengan tuan-tuan. Itu pada zahirnya, saya tak tahulah kod-kod lah, mungkin ada antara kita yang membaca lebih daripada pagi tadi dah baca tajwid. Saya tak tahulah kan. Tapi kalau ada segi tugasnya, memang saya lah nak kena baca lebih. Uh, itu pun bila saya baca, saya akan Alhamdulillah, saya akan terasa bertambahnya saya faham, bertambahnya, ada kadang-kadang bertambahnya perkara-perkara yang baru. Oh, rupa-rupanya inilah maksudnya sebenarnya. Ini kedudukan hukumnya sebenarnya. Ini makna yang cuba disampaikan oleh ulama-ulama tajwid kepada kita. Selama ni kita faham salah, kita faham lain. Jadi diri saya pun saya rasa ada penambahan ke arah itu. Apatah lagi kalau tuan-tuan, perempuan yang hadir mendengar dan juga mencuba bermuzakarah bersama. Ini dari segi ilmiah, dari segi penambahan ilmu kita akan nampak macam tu. Tapi dari segi bukti pula, hakiki realiti yang selalu berlaku dalam bacaan tahsin ataupun dalam kelas-kelas tadarus, itu pun kadang-kadang nampak ketara sangat, bahawasanya antara kita kadang-kadang ada yang baru faham, ada yang baru kenal. Walaupun dah belajar lama tajwid, ada yang baru kenal, ada yang baru faham dan ada yang baru baru jelas kedudukan hukum-hukum tajwid itu. Itu yang saya kata, ilmu tajwid ini kelebihannya, dia tiada noktah hujungnya, akhirnya, habisnya kebaikannya. Dia senantiasa ada sahaja baik.
bila kita selalu dan juga berterusan untuk kita mencari kelebihan dan juga fadilat yang ada di sebalik mempelajari ilmu tajwid, insya-Allah. Okey, bilangan kita dah bertambah, alhamdulillah. Untuk malam ini itulah mukadimah saya, nak bagi tahunya kita insya-Allah tak kiralah kelas mana kita cuba masuk tajwid, tetap kita akan dapat faedahnya, insya-Allah. Kalau bagi saya mungkinlah kalau dulu-dululah zaman sekolah, zaman kelas-kelas kami di bukan setakat sekolah lah, di universiti pun kelas-kelas yang kita hadir, apa tu, syarahan-syarahan, penceramah ataupun kira syekh kita yang bagi syarahan tu, ada juga kelas-kelas yang kita keluar kosong. Saya cerita diri saya lah. Maksud keluar kosong tu, ada beberapa subjek tu yang memang tak kena dengan diri kita. Kita memang tak berapa berminat kan. Jadi kadang-kadang satu kelas tu tak dapat apa-apa pun. Sebab tumpuan kita tak bagi, fokus kita tak bagi, dan memang subjek itu pun memang tak ada sangat menariknya. Isinya, kandungannya dia tak ada sangat menariknya, tak membawa dalam kehidupan kita. Jadi kita akan dapat kosong lah. Kadang-kadang ada juga kosong. Tapi ilmu Al-Quran, ilmu tajwid tak pernah kosongnya. Tetap ada samarahnya, tetap ada faedahnya. Sekurang-kurangnya bila kita nak sebut contoh dalam hukum tajwid ini, dah tentunya kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan setiap kali kita baca ayat Al-Quran, dah tentunya pahala dan ganjaran itu insya-Allah akan berlipat gandanya kepada yang membaca dan yang mendengar, masya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa, malam ni saya pilih tajuk murajaah kita adalah idghamat. Idgham, idgham. Idgham, idgham. Sebab kebetulan baru ni dalam tadarus ada masalah sikit bab idgham. Jadi malam ni saya pilihlah. Kebetulan minggu lepas rakaman kita yang ke-75. Malam ni ke-76. Malam ni 76, alhamdulillah. Rakaman kita yang lepas, yang terakhir kita dah habis jenis-jenis mat, bahagian-bahagian mat. Jadi malam ni insya-Allah kita cuba masuk tajuk yang ada kait dengan idgham, idgham, jenis-jenis idgham. Sebagaimana kita maklum, bila sebutnya idgham, kita belajar tajuk yang asasi, yang asas dalam bab tajwid, dalam hukum-hukum nun mati dan tanwin, adanya hukum idgham. Idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Ya. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Iaitu memang terang dan nyatalah. Iaitu kita dah kenal. Dan juga kita kenal juga idgham apa lagi. Dalam hukum mim mati kita ada kenal idgham. Idgham mithlain saghir. Idgham mithlain saghir. Mim mati bertemu dengan mim. Kan? Kita dah kenal dan kita tahu contoh-contohnya dan cara bacanya. Dan minggu lepas kita kenal satu lagi idgham. Siapa ingat? Kelas minggu lepas kita ada kenal satu lagi idgham. Idgham apa kita bincang minggu lepas? Semua tak datang minggu lepas. Semua tak hadir ataupun semua lupa. Cuba cari tengok, ingat tengok. Idgham apa kita bincang minggu lepas? Ada tak idgham minggu lepas? Ini nak kena potong markah semua ni. Kena cari sampai jumpa jawapan tu. Cuba fikir balik, ingat balik. Minggu lepas kita bincang. Ada hukum idgham yang kita bincang. Dalam Samsia tak? Alhamdulillah. Nasib baik, kalau tidak kita tak sambung kelas malam ni. Itu pun idgham juga tu. Idgham juga. Abang Kis dah sebut malam ni, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu idgham juga.
Maknanya itu termasuk dalam bahagian-bahagian idgham. Jadi bukan idgham, bila sebutnya idgham hanya untuk ma'al gunnah bila gunnah, tidak. Dia ada lagi idgham mithlain saghir, dia ada lagi idgham syamsi ataupun alif lam syamsiyah tu. Alif lam syamsiyah yang adanya kita kena baca sabdu tu kan. Kita dah terangkan minggu lepas, kita dah jelas dah minggu lepas. Itu pun idgham juga, ada yang panggil idgham syamsi, ada yang panggil alif lam syamsiyah. Itu nama-nama panggilan berbeza, cuma tetap bacaan tu idgham. Jadi malam ni kita nak tambah lagi idgham yang baki lagi. Ada beberapa berjenis idgham yang penting sangat-sangat dalam bacaan kita bila jumpa dalam Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran bila kita baca, bila berjumpa dengan hukum-hukum ni ataupun idgham-idgham ini, kita nak kena baca dengan betul. Kalau tidak, boleh jadi salah. Sebab banyak berlaku dalam kelas-kelas tadarus kita, tahsin kita, ada qari-qariah kita masih lagi belum terang dan belum jelas lagi bahagian-bahagian idgham ini. Jadi malam ni insya-Allah kita cuba kupaskan sekadar yang mampu, semudah yang boleh kita cuba bincangkan supaya kita dapat faham semua, dan bukan setakat faham, kita nak juga praktis dan kita praktik macam mana kita nak sebut, nak baca idgham-idgham itu bersama insya-Allah. Okey, kalau tengok dalam nota ni, dia kata selain daripada idgham yang terdapat dalam hukum nun mati dan tanwin, serta yang terdapat dalam hukum mim mati, terdapat beberapa jenis idgham yang lain. Ada lagi idgham-idgham yang lain. Ini lebih khusus kepada memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Maksudnya, mesti nak kena ada dua huruf. Huruf pertama berbaris mati, huruf kedua berbaris. Ini lebih khusus. Jadi, idgham ini terbagi kepada 3 bahagian. 3 nama lagi idgham yang kita nak tambah selain daripada yang saya sebut tadi. Ada 3 lagi idgham. Dan ketiga-tiga idgham ini memang contohnya sebenarnya banyak dalam Al-Quran. Bila kita perhati, kita kerap juga jumpa. Jadi kita nak kena bezakanlah idgham-idgham ini sebab setiap dari idgham ini dia ada cara bacaannya yang kena bezakan. Kalau tidak nanti ada salah. Bila ada salah maka kita tajwid kita belum sempurna dan belum lengkap lagi. Yang pertama daripada 3 tu, yang pertama idgham mithlain saghir, itu pada asalnya untuk mim mati bertemu dengan mim. Tapi dalam bahagian ini, dia lebih luas lagi. Bukan setakat mim mati bertemu dengan mim. Semua huruf yang mithlain, yang seumpama ataupun serupa. Sebab itu diberi nama lain sikit. Bukan mithlain, mutamathilain. Jadi kalau tanya saya, nak panggil idgham mithlain saghir boleh? Boleh. Tetapi dia lebih khusus mutamathilain sebab dah dibezakan. Yang mithlain saghir itu untuk mim mati bertemu dengan mim. Yang bahagian ini pula, bahagian yang malam ni yang kita nak bincang balik ni, dia lebih kepada mutamathilain sebab dia bukan khusus untuk mim mati bertemu dengan mim. Dia untuk semua huruf yang sama bertemu dengan huruf yang sama. Syaratnya huruf yang sama pertama itu berbaris mati, huruf yang sama kedua itu berbaris. Jadi tengok dalam pengertiannya, pertemuan dua huruf yang bersamaan pada sifat dan makhraj dalam keadaan huruf yang pertama berbaris mati dan huruf kedua berbaris. Jadi kesimpulan sebenarnya bila sebut dalam pengertian ni kadang-kadang kita macam pening sikit. Sifat lah, makhraj lah, dah. Jadi kita ambil macam ni je. Bila idgham mutamathilain, kita ingat makna mutamathilain. Mutamathilain ni maknanya serupa, seumpama. Jadi kedua-dua hurufnya yang sama. Alif bertemu alif, ba bertemu ba, ta bertemu ta, tha bertemu tha, jim bertemu jim, ha bertemu ha, ra bertemu ra. Itu idgham mutamathilain. Tetapi syaratnya yang pertama berbaris mati, yang kedua berbaris. Jadi hukumnya idgham. Makna idgham tu apa? Memasukkan. Kita nak kena masukkan yang pertama ke yang kedua menjadi satu. Jadi huruf berbaris mati yang pertama itu dimasukkan kepada huruf yang kedua yang berbaris menjadi huruf yang satu. Maka huruf yang satu itulah kita sebut dengan sabdukan ataupun dengan tekan. Untuk kita nak baca betul-betul huruf yang diidghamkan itu berasalnya dua huruf. Maka nak kena tekan supaya kedua-dua huruf disebut kedua-duanya, dibaca kedua-duanya. Kalau tak tekan, dia tak jadi baca.
Dia jadi satu huruf saja. Sebab itu nak kena tekan. Okey, wabil mithal yattadihul maqal, dengan misal, dengan contoh di depan kita, insya-Allah kita akan lebih jelas lagi tentang idgham tadi. Sebab kita nak kena tengok sini, saya bawa dalam contoh ini contoh yang menjadi masalah kadang-kadang bagi kita sebagai sesetengah lah. Contoh di sini kalau tengok dalam skrin ni, di sini contoh dua huruf bertemu, kan kedua-dua huruf ini adalah huruf ba. Okey, saya besarkan. Huruf ba Okey, di sini ba mati di sini bertemu dengan ba berbaris. Dan kalau kita tak jelas hukum ini, kadang-kadang kita confuse sebab ba ini termasuk dalam huruf qalqalah. Jadi nak kena qalqalah ke, tak kena qalqalah ke? Rupa-rupanya ada yang qalqalah. Ada murid saya yang baca secara qalqalah sebab dia ingat betul-betul huruf qalqalah tu ada 5. Ba ini antara 5 huruf qalqalah itu, maka dia baca dengan qalqalah. Idrib bi'asaka wa qad dakhalu. Jadi dia berpegang kepada ilmu qalqalahnya, asalkan ba itu tak berbaris, asalkan huruf qalqalah itu tak berbaris maknanya mati, maka qalqalah. Jadi bila keadaan ini tak boleh. Sebab apa? Sebab ini dah masuk dalam idgham mutamathilain. Ba bertemu dengan ba. Bila bertemu dengan ba, dalam lughah Arabiyah, bahasa Arab, dia susah nak qalqalah, lepas tu nak sebut huruf yang sama di tempat yang keluar yang sama, makhraj yang sama. Idrib bi kan. Jadi susah di situ. Bila susah, bahasa Arab memang dia akan cari jalan untuk nak memudahkan. Maka diidghamkan dan sebutkan satu huruf ba bersabdu saja. Idrib bi asa. Idrib bi asa. Jadi kalau huruf qalqalah kita tak qalqalah. Kalau huruf hams kita tak hams. Kalau huruf yang tak ada sifat-sifat itu, lagilah kita tak sebut huruf tu, tak matikan huruf tu, bahkan kita terus masuk ke dalam huruf yang diidghamkan yang kedua, maka kita sebut huruf kedua tu dengan sabdu, dengan tasydid, dengan tasydid. Okey, cuma bagi saya, bagi qari-qariah yang kenal harakat ataupun tashkil, baris-baris ini mungkin tak jadi salah, tak jadi masalah lah. Sebab kita akan tengok huruf ba ini ada sabdu, maka kita dah kenal sabdu tu nak kena masukkan. Mungkin bukan semua ada masalah dengan contoh-contoh ini. Mungkin ada sebahagian je yang masih confuse bahawasanya huruf qalqalah perlu diqalqalahkan. Sedangkan di sini dah ada tanda sabdu, masuk terus. Idrib bi'asa. Jadi tak ada masalah insya-Allah. Dan untuk idgham mutamathilain pun memang dia agak mudah, dia tak ada masalah, kecuali ada satu tempat nanti saya kena terangkan nanti. Okey, contoh yang kedua. Tengok contoh yang kedua, fala yusrif fil qatl. Fala yusrif fil qatl. Kata kalau kita tengok di sini, fa hurufnya sifatnya ada ham. Wala fala yusrif. Dia ada macam bisikan ataupun tiupan sikit. Bukan tiupan lah, dia bisikan lah. Fahathahu syakhsun sakat. Fa termasuk dalam huruf al-hams, huruf membisik ataupun ada suara sedikit, terlantun sedikit, bukannya qalqalah, kurang lagi daripada qalqalah. Cuma bila bertemu pula dengan fa, dengan huruf yang sama, maka di sini hukumnya idgham mutamathilain. Bila hukumnya idgham mutamathilain, sifat fa ini tak ada. Terus kita masuk dalam fa yang ada sabdu. Fala yusrif fil qatl. Fala yusrif fil qatl. Fala yusrif fil qatl. Qatl. Okay, jadi kita kena terangkan, jelaskan fa yang ada sabdu itu, dan kita kena idghamkan fa mati itu. Okay. Mungkin bahasan untuk idgham mutamathilain tak panjang sebab agaknya mudah. Kita pergi dalam contoh-contoh yang agak banyak kita boleh jumpa dalam Al-Quran. Antaranya ayat 16 surah Al-Baqarah. Fama rabihat
tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Di sini ta bertemu dengan ta. Dan idgham mutamathilain dia berlaku juga pada satu perkataan. Rabihat dua perkataan. Rabihat perkataan yang pertama, tijaratuhum perkataan yang kedua. Berlaku pada satu perkataan juga untuk idgham mutamathilain. Pada contoh yang kedua dalam surah An-Nisa, aynama takunu yudrikkumul. Yudrikkumul. Di sini kaf mati bertemu dengan kaf. Jadi kaf kita idghamkan masuk dalam kaf. Yudrikku. Yudrikkumul mautu. Kecuali dalam surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ayat 13, ayat 28 dan ayat 29, muka surat 567. Muka surat 567 surah Al-Haqqah. Kalau tengok ayat 28 29, ayat ini sebenarnya dia ada huruf sin kecil. Huruf sin kecil ini memberi makna hukum. Hukum bacaan ini apa? Siapa ingat? Saya dah besarkan. Okey ni. Ayat 28 29 surah Al-Haqqah. Pada penghujung ayat surah Al-Haqqah 28 ini ada huruf sin kecil. Huruf sin kecil ini tanda apa? Sakta Ustaz. Okey, tanda saktah. Tanda saktah. Sin itu maknanya ramzun li qira'ah saktah. Tanda untuk bacaan saktah. Maka saktah ini antara saktah yang jaiz, bukan yang lazim. Saktah yang jaiz seperti mana penghujung ayat surah ayat pertama surah Al-Kahfi yang kita baca selalu baca dalam Jumaat tu. Bila saktah jaiz ni kita berhentilah sebab kita berhenti itu lebih aula sebab dia berlakunya di penghujung ayat. Wal wuqufu ala ra'sil ayi sunnah. Berhenti pada setiap penghujung ayat hukumnya sunnah. Maknanya lebih baik kita berhentilah. Tapi kalau kita nak sambung juga. Kalau kita nak sambung juga. Jadi di sini ha mati bertemu dengan ha. Ada masalah tak di sini? Kalau nak sambung juga. Antara ayat 28 pergi kepada ayat ke-29. Maliyah halaka. Adakah keadaan sambung kita wasal kita ayat 28 ke 29 ini menjadikan ha itu bertemu dengan ha, dan bila ha mati bertemu dengan ha berbaris maka tergolong ataupun tidak dalam hukum idgham mutamathilain. Itu soalan. Macam mana? Siapa ada jawapan? Soalan saya boleh tanya ni sebab soalan ni dah ditanya dalam kelas-kelas sudah. Kalau siapa-siapa ada tanda mungkin ada jawapan tu. Ataupun jawab ikut apa yang kita faham lah. Kita belajar idgham mutamathilain bertemunya dua huruf yang sama. Huruf yang pertama berbaris mati, huruf yang kedua berbaris. Okey, ada jawapan dalam mesej katanya tergolong. Maknanya boleh kita jadikannya ni sebagai idgham, hukumnya idgham mutamathilain. Jadi cara bacanya maliyah halaka, maliyah halaka. Jadi seolah-olah kita kena tambah ada sabdu di atas ha di sini. Jadi daripada ya di sini lompat terus masuk dalam ha yang ada sabdu. Maliyah halaka. Betul? Ini jawapan yang dalam mesej kita. Lagu mana? Macam mana dengan yang lain? Okey tak jawapan tu? Pada saya Ustaz, kalau sunat ujung ayat kita berhenti. Kalau kita nak sambung wasal, dia ada sakata, kita mesti adakan sakata jaiz untuk baca sakta sebelum kita mulakan yang nak kita sambung tu. Maknanya Haji Taib jawab
dia pilih untuk baca saktah. Bila saktah tak adalah idgham kan? Jadi ma Ya, aghna anni maliyah ya, halaka anni sultaniyah. Ini sambung ni. Tapi baca dengan saktah. Berhenti sakta. seketika dan sambung. Maknanya tak ada idgham. Jadi yang Hmm. mana satu? Saktah ke idgham mutamathilain? Pada saya sakta daripada kalau kita tak kalau tak ada notation yang sin kecil tu Mhm. sakta dan kita boleh menganggapnya sebagai mutasilain Mutamathil, mutamasilain. mutamathilain. Maksud Okey. saya. Okey. Ini yang berlakunya dalam bacaan Hafs. Bila keadaan ini boleh ihtimal kedua-dua wajah, maka memang kebetulannya kedua-dua jawapan tu betul. Jadi kita boleh pilih salah satu. Tapi qiraah Hafs saja. Qiraah lain tak termasuk Qiraah lain dia ada caranya. Ada yang sampai buang terus sampai mematikan ya mali halaka sampai begitu. Qiraah lain lah. Tapi kalau qiraah Hafs boleh kita baca kedua-dua wajah. Sama ada kita nak sambung dengan izhar, tapi bila izhar maknanya kita nak kena saktah lah. Tak boleh idgham. Macam pendapat yang dipilih oleh Haji Taib, boleh sebut maliyah halaka anni tanpa idgham. Dan seperti mana ada muslimah jawab, boleh kita idgham mutamathilain tanpa saktah. Bila kita idgham, dah tak boleh saktah lah. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Okey, jadi boleh tandalah untuk bacaan ini boleh pilih kedua-dua wajah. Tapi dinasihatkan jangan disengajakan kecuali untuk tahu hukum sahaja kaifiyah bila nak diwasal. Kalau pilihan bacaan kita, berhentilah untuk mendapat pahala berhenti. Pahala waqaf. Okey, jadi mungkin ada antara kita boleh jawab, keadaan-keadaan tertentu mungkin kita boleh nak cepat, kita nak baca banyak, kan? Kita nak lajukan bacaan kita. Ada ayat-ayat yang pendek kita boleh sambung-sambungkan. Dibolehkan. Tapi dia memang tetap dia kuranglah pahala. Tak dapatlah pahala berhenti pada setiap penghujung ayat. Cuma disebabkan kita perlu untuk nak sambung-sambung. Tapi nak kena jaga. Sebab ada juga orang itu memang dia suka sangat sambung. Jadi bila dah itu pilihannya, maka pilihan itu pilihan yang kurang pahala lah kita kira ya kan. Sebab dia akan apa tu tak dapatlah pahala wakaf. Dan satu lagi, bila dia banyak-banyak sambung, kadang-kadang tak perasan ayat yang dia nak sambung tu ayat tu yang panjang. Jadi dia tinggal wakaf yang dapat pahala, dia pergi berhenti tempat wakaf yang tak dapat pahala contohnya. Boleh faham tak? Contohnya lah kita ambil ayat ni Ayat ni disebabkan dia nak sambung sangat, lepas tu nafasnya pendek, dia akan jadi macam ni. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Berhenti sini. Halaka anni sultaniyah. Jadi tak pasal-pasal dia pergi berhenti di sini. Dia kena patah balik lagi. Jadi sedangkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wuquf ala ra'sil ayat sunnah muttaba'ah, maknanya itu yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dha'il ayata fi raqmi fi mawdi'i kadza wa kadza. Nabi yang suruh sahabat-sahabat letakkan ayat di sini, susunkan begini seperti mana diterima oleh Nabi dari Jibril alaihissalam. Maka itu yang diajarkan oleh Nabi. Tiba-tiba kita tak nak berhenti tempat yang Nabi ajarkan, kita pergi berhenti tempat kita sendiri. Yang tak cukup nafas tadi. Jadi kalau selalu kita sambung, kita suka nak sambung sangat, maka dia akan berlakulah begini. Jadi rugilah. Jadi insya-Allah bila kita ikut sunnah, kita berhenti pada setiap ayat, maka itulah yang terbaik insya-Allah. Dalam masa-masa tertentu kalau kita nak sambung tak menjadi masalah juga insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Saya rasa untuk idgham mutamathilain, biasakan sebut tu mutamathilain, kita dah selesai dan rasanya tak ada masalah sangat. Idgham yang berikutnya mencabar sikit, ada dua lagi jenis idgham Okey, sebelum kita berpindah kepada idgham yang kedua, ada soalan tak berkenaan mutamathilain? Ada tambah-tambah tak?
Ada siapa-siapa nak tambah lagi? Jelas. Ustaz tak ada harakah Yang mana Masih kita harakah? sambung. Yang kita sambung tu Untuk tak ada apa? harakah. Macam maliyah halakum halakah. Kalau Okey, kita sambung, kedua-duanya tak ada harakah sebenarnya. Hatta saktah pun dia tak dikira harakah. uh, Harakah, saktah ni kalau sebut harakah, dalam ilmu tajwid, harakah ni maknanya bilangan zaman, bilangan tempoh masa yang kita nak gunakan waktu kita nak menyebutkan hukum, huruf-huruf. Dan dia melibatkan secara khususnya dalam hukum-hukum mad. Sebab itu mad dan hukum dengung yang ada harakah itu melibatkan tempoh masa yang kita nak gunakan dalam hukum-hukum tertentu. Jadi antara saktah, bab saktah, dia tak ada diistilahkan kita kena berhenti sekurang-kurangnya satu harakah ataupun dua harakah. Dia tak ada begitu. Dia disebutkan dalam lafaz saktatun latifah. Maknanya berhenti seketika dan juga berhenti yang ringkas sahaja. Latifah tu maknanya seketika sejenak sahaja dan terus sambung dengan nafas yang sama. Itu untuk waqaf, untuk sambung wasal yang adanya saktah. Yang adanya idgham lagi dah tak ada harakah. Maliyah halaka terus langsung tak ada harakah. Kedua-duanya tak ada harakah. Okey, insya-Allah. Okey, terus kita masuk hukum idgham yang kedua. Idgham yang kedua di sini ikut susunannya dia sebut idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Mutaqaribain. Okey. Idgham mutaqaribain tadi mutamathilain itu sama. Mutaqaribain ambil daripada qaruba ataupun qarib, dekat, berhampiran lah. Mutaqaribain ni maknanya kedua-dua huruf itu berhampiran, hampir-hampir. Hampir. Maksud hampir di sini kita boleh ringkaskan makhrajnya dan sifatnya hampir sama. Tapi dia tak samalah. Dia hampir sahaja. Okey. Bila hampir dia tak sama, maknanya ada beza sedikit je dengan idgham yang pertama tadi. Kita tengok pertemuan dua huruf yang berhampiran pada makhraj dan sifat. Dalam keadaan yang pertama berbaris mati dan yang keduanya berbaris. Okey, semua idgham ini itulah syaratnya. Mesti huruf yang pertama berbaris sukun, mati, dan huruf yang kedua berbaris. Dalam idgham mutaqaribain, senang untuk kita faham dan kita hafal contohnya, dia hanya melibatkan antara huruf lam dan ra. Lam dan ra. Dan sebenarnya idgham bila gunnah pun termasuk dalam idgham mutaqaribain juga, tetapi dah memang khususnya idgham bila gunnah itu dalam bab hukum nun mati, maka kita tak masukkan dalam contoh inilah. Yang kita nak kena fokus di sini bila idgham mutaqaribain, mana-mana contoh Al-Quran ada lam mati bertemu dengan ra, ra mati bertemu dengan lam, maka itulah idgham mutaqaribain. Dan ada satu contoh lagi, hanya satu-satunya contoh dalam surah Al-Mursalat, surah Al-Mursalat, idgham mutaqaribain juga, alam nakhluqukum. Ini sebahagian ulama tajwid masukkan dalam idgham mutaqaribain. Jadi kita pergi kepada asalnya, idgham mutaqaribain boleh kita cari dalam Al-Quran banyak lagi. Contohnya lam dengan ra, wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Lam mati bertemu dengan ra, maka lam ini kita dah tak bunyikannya. Kita dah tak baca huruf lam yang ada dalam ayat ini. Sebab apa? Kita dah masuk sepenuhnya ke dalam huruf ra. Kita dah idghamkan lam ini ke dalam huruf ra. Maka seolah-olah dalam bacaan ini, selepas huruf waw, selepas huruf qaf berbaris, dhammah, terus pergi kepada huruf ra. Ikut bacaan wa qur rabbi. Ni. Dia seolah-olah tulisan macam ni. Padahal lam ada lam sebelum kita idgham
ada lam. Tapi bila lam ini bertemu dengan ra, jadi kalau ikut bacaan, kita nak tulis ikut seperti mana kita sebut, ya dia akan tulis macam ni. Wa qur rabbi, wa qur rabbi. Seolah-olah lam itu tak wujud dalam bacaan. Itu maknanya idgham. Bihaitsu yasirani harfan wahidan. Maknanya kita memasukkan yang pertama kedua ke dalam yang kedua, seolah-olah kedua-dua huruf itu menjadi huruf yang satu. Okey. Kenapa lam dan ra dalam bahasan ini idgham mutaqaribain? Untuk idgham mutaqaribain, lam dan ra yang menjadi contoh idgham mutaqaribain. Siapa boleh jawab? Ini agak susah sikit lah. Kenapa huruf-huruf lain tak termasuk dalam idgham mutaqaribain? Banyak lagi huruf yang sama sifat, sama makhraj, tapi tak termasuk. Dia tak boleh jadilah. Dia banyak huruf. Bila kita belajar semua, kalau kita pisahkan dan kita asingkan dan kita buat kira-kira, banyak huruf sama makhraj tetapi tak sama sifat, kebanyakannya. Tapi lam dengan ra ni kebetulan pula dia seolah-olah sama tempat keluar, memang samalah di taraful lisan, di tepi lidah, dan kalau dari segi sifatnya pun dia kira sama juga, lebih kurang juga. Kenapa? Kira berdekatan bila kita sebut. Banyak lagi huruf yang berdekatan, macam huruf dal dengan ta, data. Tapi ini mutakaribain. Ini Berhampir aja. Memang berdekatan. Huruf lain pun ada berdekatan juga. Tetapi masalahnya huruf lain dia akan berlainan dari sifat. Sifat tu akan ada lain. Tapi kebetulan lam dan ra ini sama. Dia punya sifat dan makhraj dia sama, berdekatan. Dia bukannya sama-sama huruf. Huruf tu berlainan. Lam dan ra memang huruf lain-lain. Tapi macam mana lam dan ra ini boleh jadinya tempat keluarnya sama, sifat pun sama, hampir sama, hampir sama. Dia ada satu jawapan yang penting kita kena tahu sebenarnya. Penting sangat-sangat kena tahu antara lam dengan ra ni. Dia ada ceritanya tersendiri. Banding dengan huruf-huruf lain, dia ada story dia lain lah. Dia tak sama dengan huruf-huruf lain. Huruf lain biasa-biasa saja. Ra dengan lam ni dia special sikit. Okey, saya bagi clue lah. Saya bagi clue. Sehingga kan dalam tajwid ini membahaskan secara khusus bab mereka ni. Lam dan ra ni. Diberi satu tajuk yang berasingan untuk nak kena faham dan lam dan ra ni. Siapa boleh jawab? Kita bagi hadiah. 3 saat dah lepas. Habis lah, terlepas lah dia. Ustaz, saya cuba. Saya nak orang cuba je. Dia idgham kamil, masuk tanpa dengung. Jadi dia yang lain kan kalau masuk dia lain-lain. Ni pasal lam sama ra. Dia kira bila guna lah. Okay, good try. Tapi idgham mutamathilain kamil juga, Ji. Idgham mutamathilain lagi lah kamil. Idgham mutamathilain kan kamil. Dan idgham lain pun bila kita sempurna masuk memang semuanya kamil. Idgham mutajanisain nanti ada juga yang kamil. Kalau nak bahaskan dari segi kamil dan naqis, belum betul jawapan. Ada jawapan yang penting sangat-sangat sebenarnya. Okey, siapa nak cuba lagi? Silakan. Ataupun soalan saya tak jelas. Sebab dia memang penting sangat tu untuk kita faham tu. Dan saya tambah lagi, bagi jelas lagi. Hampir setiap kali kita baca tadarus, ada je teguran berkenaan dengan tajuk tu. Kelemahan kita untuk nak membezakan dari segi huruf ra dan lam.
Ustaz, dia Bacaannya tidak berdengung, Ustaz. Ustaz, bacaannya tidak berdengung. Tak ada kena-mengena dengan dengung. Tak kena kan? Okey, Haji Razak mencuba, silakan. Cuba Ustaz. Dia bersamaan makhraj tapi lain dia punya sifatnya. Tidak. Yang ni mutaqaribain, dia sifat dia hampir sama. Maknanya hampir-hampir lah. Sebab maksud saya di sini lam dan ra ni dia ada special sikit. Sebab itu di dalam idgham mutaqaribain hanya contoh dia. Contoh yang melibatkan antara pertemuan antara lam dan ra sahaja yang menjadikan idghamnya mutaqaribain. Kenapa kedua-dua huruf ini yang terkira hanya kedua-dua huruf ini dalam idgham mutaqaribain dan kenapa huruf-huruf lain tidak lain? Dan soalan yang kedua pula, kenapa lam dan ra ni ada persamaan dari segi okey, dah jawapan betul, Masya Allah. Kenapa lam dan ra ini ada persamaan dari segi berhampirnya makhraj, berhampirnya sifat. Kenapa huruf lain tak ada? Kenapa huruf lain tak ada keakraban dan juga hampir rapatnya dan persamaan itu? Okey, jawapan dah ada dalam mesej. Masya Allah, Muslimah dah jawab. Tapi dah terlepas hadiah. Tak dapat. Kenapa? Sebabnya dia kata bacaan tebal dan tipis. Itu rahsianya. Sebab kedua-dua ra dan lam ini ada masanya dibaca tebal, ada masanya dibaca tipis. Itu special. Itu specialnya huruf lam dan ra dalam 28 huruf hijaiyah Al-Quran. Hanya ra dan lam dia macam dua keadaan dia boleh masuk. Dalam kumpulan tebal pun dia ada, dalam kumpulan tipis pun dia ada. Tapi keadaan-keadaan tertentulah, siang dan malam ataupun waktu-waktu tertentu sahaja. Huruf lain tidak. Huruf lain kalau tebal-tebal. Kalau dia termasuk dalam golongan tebal, tebal lah semua. Contohnya 7 huruf isti'la. Kha, sa, ba, gha, ta, qa, dha. 7 huruf ini tak kira lah barisnya apa, hatta mati sekalipun tetap dia tebal. Itulah sifatnya. Itulah dirinya. Huruf lain selain daripada ini, semuanya tipis. Selain daripada huruf 7 ini, semuanya tipis. Dalam keadaan apa sekalipun, bagi atas, bagi depan, bagi bawah, hatta bagi mati sekalipun, kecuali dua huruf ini, lam dan ra. Lam dan ra ini dia ada halat. Dia ada keadaan-keadaannya, ada keadaannya tetap dia tebal, ada keadaannya dia berubah menjadi tipis. Itu spesialnya, dan disebab itu dia masuk dalam hukum idgham mutaqaribain. Hanya dua huruf inilah akan terlibatnya dari segi sama makhraj, tempat keluarnya hampir sama dan juga sifatnya hampir sama. Sebab ada kalanya sifatnya tebal, ada kalanya sifatnya tipis. Dan penting jadi sangat. Yang dia punya key point is hampir lah, bukan sama. Ya, bukan. Hampir. Kalau sama dia pergi kepada mutamathil lain lah. Iyalah, itulah dia. Ya, betul. Pasal dia ada yang tebal dan tipis, lam tak ada, dan ra pun ada takrir dan lam takrir kan? Takrir, sifat okey. takrir. Ya. Okey. Lam tak ada. Di lam ada Tak ada taglid. takrir. Lam ada taglid. Taglid dalam bab lafzul jalalah. Oh ya, tebal. Ya. Okey. Jadi itulah kedua-dua huruf ini memang nak kena ambil berat, nak kena faham secara berasingan, secara khususnya tajuk tarqiq dan tafkhim ar-ra, tafkhim dan tarqiq ar-ra. Jadi istilah malam ni kita sebut istilah jadi istilah tajwid sikit. Tafkhim dan tarqiq. Saya nak kena tulis di sini sebab masih ada lagi antara kita sebutnya tafkhim tapi sebutan tu agak lari huruf, tarqiq pun sama. Okey, untuk huruf ra diistilahkan, disebutkan tafkhim. Ta, fa, kha, ya, mim. Tafkhim. Jadi lepas ni kalau kita nak sebut ra tebal, kita sebut ra tafkhim. Ataupun ra mufakhamah. Tafkhimun. Tafkhim. Ta, fa, kha, ya, mim. Tafkhim. Dalam istilah ra tebal, kita sebut ra tafkhim ataupun tafkhimur ra, tebalkan ra, ataupun ra mufakhamah, ra tebal.
Contohnya kita ada 8 halat, 8 keadaan ra tebal. Kita dah belajar satu persatu dah dalam tajuknya. Ra tebal, ra tafkhim, ra mufakhamah ataupun tafkhimur ra, tebalkan ra, tebalnya ra. Okey, boleh tulis. Dan aksu ataupun sebaliknya lawan tafkhim, tarqiq, tarqiq. Tarqiq. Qaf ya mati qaf. Qaf. Tarqiq. Tarqiqur ra, tipis ra ataupun ra muraqqaqah, ra tipis. Jadi ini istilah-istilah tajwid. Kita nak kena mula dah sebut-sebut dengan istilah. Selain daripada kita baca ra tebal, ra tipis, kan? Kita sebutlah tafkhim ra, tarqiq ra. Tafkhim ra tebal, tarqiq ra tipisnya ra. Istilah lam, ini yang sedang kita baca sekarang ini. Istilah lam pula boleh kita nak sebut tafkhim lam, tapi dia ada istilah khasnya. Dia ada istilah taghlidh. Lam dia guna istilah taghlidh. Ta, ghain, lam, ya, dha. Taghlidh. Lam tebal. Taghlidhul lam, tebal lam. Ataupun lam mughalladhah. Lam mughalladhah, lam tebal. Jadi kita sebut taghlidh pun cukup. Taghlidh lam. Ataupun kalau nak tumpang yang gelaran ra pun bolehlah, tapi dia dah ada istilah sendiri. Kalau boleh kita gunalah taghlidh. Jadi selalunya sekarang ini kita tengah belajar untuk nak nyatakan hukum yang ada pada lam Allah. Lam Allah, lam pada kalimah Allah, pada perkataan Allah yang kita sebut lam lafzul jalalah tu, kita kena sebut lam lafzul jalalah mughalladhah. Berat, susahlah sikit kan? Dah jadi cakap Arab lah pula. Lam lafzul jalalah dibaca tebal. Sekarang ni kita sebut dibaca tebal, dibaca tebal. Boleh dah tukar yang dibaca tebal tu lam lafzul jalalah mughalladhah ataupun lam lafzul jalalah taghlidh. Taghlidh. Tanda dulu, tanda dulu. Tak lancar lagi pun tak apalah. Tanda dulu, sekurang-kurangnya pernahlah kita kenal istilah yang asalnya. Taghlidh, tebal. Lam lafzul jalalah mughalladhah ataupun taghlidh. Taghlidhul lam, tebalkan lam. Dan sebaliknya tarqiqul lam sama juga, kita gunakan istilah tarqiq untuk tipiskan lam. Okey, habis di situ. Wa qur rabbirhamhuma barrafa'ahu Allahu ilaihi. Ada lagi contoh-contoh yang lain untuk idgham mutaqaribain. Maka cara bacaannya kita terus masukkan lam ke dalam ra dan sabdukan ra itu betul-betul, dan ra itu mufakhamah ataupun ra itu tafkhim, ra tebal. Okey. Dalam contoh alam nakhluqkum, dia ada khilaf tajwid di sini. Ada sebahagian ulama tajwid masukkan nakhluqkum dalam bahagian idgham mutajanisain naqis, dan ada sebahagian ulama masukkan dalam idgham mutaqaribain naqis juga. Idgham mutaqaribain kamil. Jadi sini ikut bacaan. Sebab dalam 6 nakhluqkum yang kita belajar, ada yang kekalkan sifat qaf, tebalnya qaf, ada yang tak dikekalkan, terus masuk. Jadi ikut pandangan ulama tajwid yang memilih qaf ini diidghamkan habis, maka dia termasuk dalam huruf idgham mutaqaribain. Ini pilihan ulama tajwid lah. Apapun masih lagi ada ruang untuk kita pilih
dan kita sebutkan idgham mutajanisain pun itu terpulang, tak ada masalah. Sebab di sini kalau kita nak jadikan ini je pilihan kita, maka dia ada masalah sikit dari segi pengertian hukum idgham mutaqaribain. Sebab memang dia kedua-dua huruf qaf dengan kaf ini memang berhampiran makhraj, tetapi sifatnya lain. Qaf dengan kaf kan beza sifat. Kan? Qaf tu ada sifat tebal. Walaupun hampir makhraj tu memang hampir, tapi dari segi sifat dia tak berhampiran. Cuma pilihan ulama tajwid masukkan contoh ini dalam idgham mutaqaribain sebab sifat qaf itu dah tak ada, sifat tebal qaf itu. Untuk contoh ini sahajalah. Untuk contoh ini sahaja, alam nakhluqkum terus masuk dalam kaf. Maka dia menjadi idgham mutaqaribain. Bagi ulama tajwid yang nak kekalkan qaf ini, sifat qaf tanpa qalqalah, maka contoh ini dimasukkan dalam idgham mutajanisain naqis. Itu bezanya. Jadi kita pilihlah masuk dalam idgham mutaqaribain dan bacaan kita alam nakhluqkum min, idgham biasa, masukkan lam ke dalam kaf, qaf ke dalam kaf, maka qaf itu tak disebut, walau sifat pun tak disebut. Terus kita masuk ke dalam kaf sepenuhnya. Ada pengecualian dalam surah Al-Mutaffifin. Contoh yang boleh dimasukkan dalam idgham mutaqaribain tetapi dikecualikan sebab apa? Sebab dia berlaku di sini saktah lazim, saktah wajib. Maka kita tak boleh nak idgham macam maliyah halaka tadi. Dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim, bal rana di sini kalau kita tengok lam bertemu dengan ra. Kalau tak ada sakta, kalaulah andai kata tak ada tanda sin di sini, maka dah tentunya inilah antara contoh yang lam ini kena masukkan ke dalam ra sebab kedua-dua huruf ini hampir makhraj dan hampir sifat. Tetapi disebabkan adanya saktah, maka dikecualikan. Di sini tak boleh melakukan idgham mutaqaribain. Kena baca dengan saktah. Kalla bal rana ala qulubihim. Okey, tak ada masalah ya. InsyaAllah. Habis yang terakhir ni banyak nak kena baca ramai-ramai insya-Allah. Sebab dia ada contoh-contoh yang kita akan jumpa dalam bacaan kita dan kalau tak buat latihan mungkin kita agak susah nak sebut. Idgham yang ketiga, jenis yang ketiga, al-qismu tsalits, bahagian yang ketiga ataupun jenis yang ketiga, al-jinsu tsalits, iaitu idgham mutajanisain. At-tajanus dia macam persamaan juga. Jenis, nafsal jins, sejenis, satu jenis, dua jenis, tiga jenis. Jadi mutajanisain maknanya hampir sama juga. Tetapi dia ada lain sikit. Dia kedua-dua huruf yang ada persamaan pada makhraj tetapi lain pada setengah sifat. Dia tak sama dengan yang pertama. Sama semua sebiji-sebiji dan dia tak sama dengan idgham yang kedua mutaqaribain. Hampir-hampir. Yang ini dia sama tetapi lain. Dia sama makhraj. Hampir sama makhraj. Tempat keluarnya sama. Tetapi sifatnya pula berlainan. Ada sebahagian sifat antara dua-dua huruf itu. Ada yang tebal nipis. Ada yang ada hams tak ada hams. Ada yang ada qalqalah tak ada qalqalah. Maka itulah berlakunya idgham mutajanisain. Okey, kalau kita tengok idgham mutajanisain, dia akan berlaku huruf-huruf tertentu sahaja. Antara huruf dal dengan ta, antara huruf ta dengan dal, antara huruf ta dengan ta, antara huruf tha dengan dha, antara huruf dha dengan dha, antara huruf ba dengan mim. Saja-saja saya sebut semua-semua huruf ni, nak perhati, nak bagi kita perasan bahawasanya semua huruf-huruf yang saya sebut tadi adalah huruf tipis bertemu dengan huruf tipis ataupun huruf tipis bertemu dengan huruf tebal. Tiada satu pun huruf tebal bertemu dengan huruf tipis untuk bahagian yang pertama ini.
Dan bahagian pertama ini dalam kumpulan ini idgham mutajanisain kamil. Masuknya dengan sempurna, yang mudah, yang tak ada masalah. Kalaulah kita pandukan dalam Al-Quran yang adanya sabdu, maka kita akan baca betul. Contoh yang pertama, qad tabayyana. Tapi jelas-jelasnya dalam Al-Quran dia ada sabdu atas huruf ta. Jadi dah tentunya terus daripada qa lompat masuk dalam huruf ta terus. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Jadi tak ada masalah. Jadi macam tadi ada juga yang yang masih keliru. Dal ini qalqalah, maka dia qalqalah. Qad tabayyana, itu salah lah. Jadi tengoklah tanda ni ada sabdu, maka terus masuk seolah-olah dal itu tak wujud. Qad ujibat da'watukuma. Qad ujibat da'watukuma. Badda' pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kita nampak dal ini ada sabdu, daripada ba lompat terus masuk dal. Okey, contoh yang berikutnya siapa nak baca? Skrin saya. Saya cuba, Ustaz. Okey, silakan. Wa qalat ta'ifah. Apa yang berlaku di sini? Ta bertemu dengan ta tu ada sabdu, jadi kita buangkan demi itu ta tu. Wa qalat ta terus masuk. Jangan buang. Jangan buang. Terus masuk. Kita masukkan terus ta tu ke dalam ta. Habis. Bila masuk tu jadi dia menumpang dalam ta tu, dia jadi satu dengan ta lah. Dia bersatu, bergabung dengan ta. Jadi menjadi satu huruf. Dan hukumnya di sini idgham apa? Mutajanisain kamil ataupun mutajanisain pun sama. Okey, jadi bolehlah kita sebut nama-nama hukum ni. Biasakan sebutan itu, semoga bila jumpa senang kita nak sebut. Okey, huruf contoh yang berikutnya. Siapa nak baca? Serta huraian sedikit. Ustaz, saya tanya sikit, Ustaz. Okey, silakan. Macam kita baca di muqalat, berapa lama kita nak itu harakat dia? Itu pun sama juga. Jawapan saya yang sama juga. Di sini tak ada istilah harakat-harakat. Dia tak ada harakat. Harakat yang melibatkan harakat hanya dengung 2 harakat, dan juga dalam bab-bab mat-mat. Dalam bab saktah, dalam bab idgham, dalam bab kita nak baca huruf yang musyaddadah, huruf yang ada sabdu, dia tak ada tempoh harakat tu. Kita nak kata mesti kena ada 3 harakat, kena ada 1,5 harakat, tak ada. Istilahnya tak ada. Cuma idgham itu maknanya kita nak kena tahqiq, kita nak kena pastikan huruf yang ada sabdu itu memang dibaca dengan tekan ataupun ada lambat sikit. Bukan terus kita jalan. Wa qalat ta. Betul, nampak macam memang ta tu dah tak ada. Terus masuk dalam ta. Tapi untuk ta yang tempoh ta itu yang nak masuk ke dalam ta itu belum ada masa untuk dia ataupun belum ada tahqiq untuk dia. Sebab itu dia kena ada lambat sikit. Cuma dia tak dikaitkan setengah harakat ke 1 harakat ke, berbeza-beza lah. InsyaAllah kita tak boleh panjang sangat, jangan lambat sangat. Wa qalat ta, itu jadi saktah pula, kan? Jangan ada pisahkan antara tempoh nak sebutkan, cuma lambatkan sikit. Wa qalat ta, lat ta, beza dengan wa qalat ta, wa qalat ta, wa qalat ta, wa qalat ta, wa qalat ta. Ini betul-betul dia bacaan ini, idgham mutamathilain dan idgham ini, semua dia ada kait rapat dengan huruf-huruf yang ada sabdu. Macam kita nak baca kan, waladda, bukan waladda lah, bismillah pun masih lagi antara kita ra yang ada sabdu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu nak kena tekan tu. Hirrahman. Ada baca bismillahirrahmanirrahim. Ada baca macam tu. Masih baca macam tu. Itu yang salah. Jadi tekan untuk ra yang ada sabdu tu kita tak bagi haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tempohnya dan itulah yang kita kena tahqiqkan. Kena betul-betul berikan huruf ra
ataupun huruf yang ada sabdu itu haknya. Apa hak huruf yang ada sabdu? Yang kita selalu sebut, mana-mana huruf yang ada sabdu tu berasalnya dari dua huruf. Yang pertamanya huruf berbaris mati, yang keduanya berbaris. Jadi kalau kita tak bagi masa dan tahqiq dan yang tekan tu, kita tak baca yang mati tu, yang dimasukkan ke dalam yang hidup. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak baca dengan lagu pun, kita nak baca laju pun, tetap tekan tu dah kena ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Hirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Lin. Kena ada. Macam ni pun sama. Waqalat ta. Waqalat ta. Waqalat ta. Macam tu. InsyaAllah. Jelas InsyaAllah. Berikutnya, contoh berikutnya, saya baca yalhadz dzalika. Yalhadz dzalika. Okey, kedua-dua huruf ni kena keluar lidah. Tha keluar lidah, dza keluar lidah. Yalhadz dzalika. Yalhadz dzalika. Jadi untuk tha dah tak ada. Kita sebut dza yang ada sabdu, cuma kena tekankan dza yang ada sabdu tu. Okey, hukum contoh yang berikutnya, dzal bertemu dengan dha. Idzalamtum. Idzalamtum. Dha dah tak ada. Jadi daripada i terus kita lompat masuk dha. Dha yang kena keluar lidah, tapi dha tu tebal. Idzalamtum, tapi lambatkan. Jangan baca terus dha. Idzalamtum. Idzalamtum. Itu tak ada idgham. Idzalamtum. Ada tekan tapi tak ada tempoh harakahnya. Dan yang terakhir, irkam ma'ana. Yang ini ada harakah. Yang ini idgham mutajanisain, ini ada harakah sebab dia dah berpindah kepada hukum idgham mutajanisain plus mim mati, mim sabdu itu, yang mana mim sabdu itu ada wajibul gunnah. Irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Okey, jadi kalau kita perhatikan semua contoh dalam kumpulan ini, semua huruf tipis bertemu dengan tipis, huruf tipis bertemu dengan tebal. Contohnya dha dengan dha, idza. Maka semua kumpulan ini, hukum ini idgham mutajanisain kamil. Dan selain daripada itu, kalau ada pertemuan antara huruf yang sama makhraj, tempat keluarnya sama, tetapi lain sifat, tetapi huruf itu yang pertamanya tebal, yang keduanya tipis, terbaliklah kan? Tadi tipis bertemu dengan tebal, sekarang ni terbalik pula. Yang tebal bertemu dengan tipis pula. Maka dia tetap idgham mutajanisain, cuma dia naqis, dia tak sempurna, tak boleh masuk terus begitu. Dia nak kena ada tempoh, ada kita nak kena ada kekalkan sifat tebal huruf yang tebal, yang pertama tu. Ini ada masalah sikit lah. Okey, contohnya idgham mutajanisain naqis. Dalam surah Al-Maidah, mula-mula kita jumpa dalam surah Al-Maidah. Ini selalu kalau kita baca secara berjamaah ni, bila sampai surah ni, ayat ini, memang nak kena berhati-hatilah. Di sini kita tengok. Ayat 28, muka surat 112. Qaulullah Ta'ala, la'im basawta. La'im basawta. Ta, ta di sini bertemu dengan ta. Jadi bermulanya dengan huruf tebal dulu. Ta bertemu dengan ta. Bila ta bertemu dengan ta, perasan tak? Ta ni tak adanya. Tak ada sabdu. Sebab kita nak terus masuk dan kita nak lupakan ta, tak boleh. Sebab apa? Sebab yang tebal ini tetap dengan tebalnya. Dia nak kena kekalkan sifat tebal tanpa menyebutkan hurufnya. Jadi kebetulan ta di sini huruf qalqalah. Jadi sifat qalqalah kita tak nak. Cuma sifat tebal tu tetap kena tebalkan. Ini agak susah lah sikit. Jadi itu yang saya, kalau nak menerangkan perkataan ini macam mana, saya kata sin itu tipis, basa, sa. Selepas pada tipiskan sin, kita muncung mulut sekejap, seketika, sebelum kita nak singgah ta yang tipis.
Jadi daripada tipis, tebal, muncung mulut sekejap, lepas tu rendah balik ataupun tipiskan balik untuk huruf ta. La im basawta ilayya. La im basawta ilayya. Yang nak kena jaga, sa tu jangan terpengaruh dengan ta jadi basar. Ataupun ta selepas ta tu jangan terpengaruh dengan ta menjadi ta. Basar ta. Basar ta. Kedua-duanya jadi tebal belaka disebabkan ta di tengah-tengah. Jadi tipis, muncung sekejap, jangan tebal, jangan qalqalah dan jangan sebut ta pun. Tapi lepas pada muncung sekejap itu untuk kekalkan sifat tebal ta, kita pergi kepada ta yang tipis. Okey, siapa nak cuba? Ayat dah ada di depan, baca bahagian itu saja. Bahagian idgham mutajanisain naqis saja. La'in basatta. La'in basatta. Okey. Okey, sebelum siapa-siapa nak cuba, ini yang kita istilahkan, yang kita katakan ta'allumul Quran musyafahatan, mempelajari Al-Quran secara berdepan lebih berkesan dan juga lebih baik antara cara-cara kaedah-kaedah yang lain. Disebabkan sekarang ini banyak kaedah kan, banyak online, banyak apa. Jadi berdepan itu lebih berkesan. Jadi sebenarnya online boleh juga bila dah buka kamera dia seolah-olah depan lah. Tapi kadang-kadang dia ada sedikit kurangnya lah. Dia tak sama dengan betul-betul berdepan lah. Kadang-kadang line itu sangkut ke ataupun line tak bagus ke kan. Jadi kadang-kadang dia macam melekat-lekat juga. Jadi macam dia tak lancar. Tapi sekurang-kurangnya boleh nampak lah juga. Tapi kalau dah suara pun macam tak jelas, lepas tu muka pun tak nampak, lagilah tak sempurna. Sebab antara keadaannya, contoh ini memang nak kena tengok kepada sebutan guru kita dan kita pula nak kena persembahkan, tunjuk macam mana kita baca supaya guru kita tengok, ustaz kita tengok cara bacaan kita, cara sebutan kita betul ataupun tidak. Sebab di sini dia hanya beza muncung mulut je. Jadi kalau tak nampak, macam mana saya nak agak-agak ni dah muncung mulut ke belum? Macam bacaan Ishmam kan? Bacaan Ishmam. Dah buka dah. Cetai. Bacaan Ishmam dalam surah Yusuf. Kalau saya tutup mulut saya baca Ishmam ke saya baca dengung? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Okey, saya sekarang ni saya baca Ishmam ke saya baca dengung 2 rakaat? Dengung. Tidak, saya baca Ishmam. Saya ada muncung mulut tapi tak nampak. Sebab dia la ta'manna ala Yusuf. Dia muncung tapi dia tak memberi kesan pun. Sama juga di sini, nak tengok kepada bacaan kita betul tak betul, ada tak kita muncung sekejap untuk tebalkan ta. La im basawta ilayya. Itu paling sempurna bacaan idgham mutajanisain naqis. Tetapi yang lagi yang kita nak kena jaga supaya sa tu jangan tebal, ta tu pun jangan tebal. Itu nak jaga yang tu lagi susah. Berjaya yang itu dulu, lepas tu barulah untuk muncung mulut ta tebal tu. Okey. Okey, saya cuba start. Okey, Haji Taib, insya-Allah. La in basatta. Ta. 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 La in basatta. Cuma dia ada macam sangkut sikit kan? Cuba laju sikit. La im basawta ilayya. La in basatta ilayya. Tak ada muncung. Tak ada muncung. Tak ada sifat naqis mutajanisain tu. La in basatta ilayya. Boleh berlatih. Dah ada kedua-duanya. Maknanya dah jaga huruf sin dengan ta, dah berjaya. Dan ada muncung tu, cuma ambil tempo sikit je. Tapi tak apa. Itu lebih baik daripada langsung tak adanya ta. Dia bukan mudah. Yang ini satu-satunya dalam semua Al-Quran
contoh ini yang paling sangat-sangat mencabar. Sebab jalan yang lain memang sama juga, tetapi dia agak membantu sebab dia ada sebab-sebab tertentunya yang kita akan terangkan. Okey, siapa nak cuba lagi? Cuba Ustaz. Okey, Haji Hanafi, silakan. La'im basatta. Sekali lagi. La'im basatta. Tebal tu tak ada. Yang pertama dah ada tapi lambat sikit. Yang kedua tak ada. Lagi sekali ya. Ha. La'im basatta. Saya tak nampak tebal tu. Basauta, basauta. Basatta. La'im basatta Itu ilai. dah jadi so tu pula. Basat. Basatta ilai. Itu boleh. Yang last tu boleh. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama insyaAllah. Okey, Haji Abdul Razak nak cuba? La'im basatta ilayya. Itu jadi so, basa, basa, basa. La'im basatta ilayya. To, to, basat, to pula jadi to pula. To tu tak boleh, ta je. Basat, ta. La'im basatta ilayya. Boleh insyaAllah. Okey. Yang penting dalam perkataan ini, satunya jangan qalqalahkan to. Yang keduanya sa dengan ta itu kekalkan kedua-dua huruf itu tipis. Cuma nak kena ada sifat tebal to itu antara sa dengan ta. Itu mencabar sikit lah. Nanti bolehlah kita buat latihan insyaAllah. Okey. Contoh yang berikutnya, kita ada perkataan farrattum. Farrattum dalam surah Yusuf ayat ke-80. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Farrattum fi Yusuf. Yang ini pun sama juga. To kita nak kena kekalkan sifat tebalnya dan kita tak boleh qalqalah dan terus kita menyebut huruf tum. Dan contoh ini dia agak mudah sikit sebab apa? Sebab ra tebal. Ra tebal, dia tak sama dengan contoh yang di atas. Yang di atas ini daripada tipis nak pergi pada tebal tu susah. Jadi ra tebal dan pula huruf ta tu bagi depan. Memang ta bagi depan. Walaupun ta bagi depan tu tetap dia tipis tapi dia dah bagi depan itu dia isyarat kepada bagi huruf waw. Tu. Maknanya dah muncul mulut sikit. Jadi sekali jalanlah. Farrattum fi Yusuf. Tak ada masalah. InsyaAllah yang ini agak mudah sikit banding dengan yang sebelumnya. Dan muka surat 378 ayat 22 surah An-Naml sama juga perkataan ahadtu. Ini agak susah sikit. Cuma banding dengan basatta itu yang ini lagi agak mudah sikit. Kenapa mudah? Sebab apa? Ahadtu ni agak mudah banding dengan basatta. Sebab basatta ni paling susah sekali sebab kiri dan kanan huruf ta tu kedua-duanya huruf tipis. Dan kedua-duanya bagi atas. Kena betul-betul tipis. Jadi dalam contoh surah An-Naml, betul kiri dan kanan ha dengan tu kedua-duanya huruf tipis. Tetapi huruf ta itu bagi depan. Bagi depan agak membantu sikitlah untuk kita tebalkan ta tu. Ahadtu bima. Kita dah muncul mulut untuk ta. Dan kita sebut ta pun dalam keadaan muncul mulut juga. Tapi jangan sampai tu tebal. Ahadtu. Jadi dia beza sikit lah dengan basal ta. Basal ta. Bila nak sebut ta tu betul-betul nak kena lebarkan balik bibir mulut. Tapi untuk ahad tu tak perlu lebarkan bibir mulut sebab kita nak sebutkan ta tu bagi depan. Sebab tu dia membantu sikit lah. Ahadtu bima. Ahadtu bima. Dan yang terakhir surah Az-Zumar ayat 56. Ma farrattu
farrattu fi. Ini pun sama juga. Yang ini agak mudah sikit sebab ra tu tebal, maka daripada kita muncung mulut ra, kita tebal ra, kita nak pergi tebalkan ta, dan ta pun kita masih nak muncung mulut untuk menyebutkan huruf ta berbaris dhammah baris depan, maka agak membantulah sikit. Jadi kesimpulannya, empat perkataan ini dalam Al-Quran, farrattu, ahattu, farrattum, basatta, semuanya datang huruf tebal dulu bertemu dengan huruf tipis. Jadi huruf tebal ta pula. Kebetulan ta ini paling tebal dalam dunia. Dalam huruf-huruf semua dia paling tebal, paling kuat sekali. Jadi dia tak akan turun pangkat dia, kekuatan dia itu sampai dia tak disebutkan ke tebal isti'la'nya tu. Maka tetap juga huruf ini kena isyaratkan kepada tebal, tetapi tak boleh qalqalah. Elakkan daripada qalqalah dan kekalkan sifat tebal. Semua empat huruf ni, empat kalimah ini dengan sifat tebalnya, maka bacaan kita insya-Allah idgham mutajanisain naqis kita sempurna dan baik insya-Allah. Okey, itulah kesimpulan yang saya boleh buat untuk idgham mutajanisain naqis. Elakkan kita qalqalah dan jaga huruf tebal tipis sebelum dan selepas huruf ta yang tebal itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada siapa-siapa nak tanya? Nak tambah mesti lagi? Nak muncung kan? Muncung mesti nak. Ya, yang muncung itu membantu untuk kita kekalkan sifat tebal ta. Seketika sahaja. Jangan lambat. Bila lambat dia akan jadi macam saktah pula. Bila saktah tak betul pula. Okey. Alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa soalan, masa kita pun agak lajak dah. 10 hampir 10 lebih insya-Allah. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini, muzakarah kita pada malam ini berkenaan jenis-jenis idgham yang tambahan selain daripada idgham yang kita kenal. Dalam bacaan kita nanti, kita akan baca dengan baik dan sempurna idgham-idgham ini. Dan kita tak bertukar lagi dengan hukum-hukum yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah faham kita dan jelas kita dengan hukum-hukum tajwid Al-Quran. Untuk malam ini, barakallahu fikum dan jazakumullah kepada semua yang hadir. Jazakumullahu khairal jaza. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmna bil Qur'an wa barik lana fil ayati wa dhikril hakim. Wa jajawaz anna ma kana fi tilawatina min khata'in aw nisyanin aw tahrifin aw ziyadatin aw nuqsan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sudah sampai ya. Sama-sama. Orang Perak dah balik ke? Masya-Allah. Ustaz, saya minta maaf. Saya tak taruh video kalau saya demam dengan kepala berat Ustaz. Masya-Allah. Tak apa, tak apa. Nampak insem juga. Sama nampak insem juga. Alhamdulillah. Semoga cepat baik insya-Allah. Betul lah. InsyaAllah. Macam kadang-kadang kedua mata kalau buka ada macam berpusing rumah ni. Tak apa, tak apa. Alhamdulillah dapat dengar bersama insya-Allah. Alhamdulillah insya-Allah. Terima kasih. Ya, sama-sama insya-Allah. Alhamdulillah. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pelajar Cemerlang. Terima kasih Pelajar Cemerlang. Galaxy tu. Bersama insya-Allah. Ini pakai Galaxy tu. Terima kasih.